Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya adalah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin dan kurnianya dapat kita bersama di Serai Datuk Mufti Yusuf Sahabuddin pada pagi ini untuk menyambung sesi pembelajaran kita bagi tahun 2020. Selamat datang Ustaz ucapkan kepada murid-murid yang dapat hadir pada pagi ini. Untuk meneruskan kesinambungan keselamatan kita dari wabak COVID-19, pihak sekolah telah mengguna pakai SOP ataupun prosedur operasi standard yang telah digubal oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Di sini Ustaz akan menerangkan SOP yang wajib diikuti oleh setiap murid bagi kelangsungan keselamatan kita bersama. Yang pertama, waktu hadir ke sekolah. Pagar sekolah akan dibuka seawal 6.45 pagi. Murid akan masuk melalui pintu pagar B dan beratur mengikut jarak sosial yang telah ditetapkan, dipantau oleh guru untuk melakukan saringan kesihatan. Murid yang bergejala akan diasingkan di bilik isolasi dan akan dihubungi ibu bapanya untuk mengambil. Setelah membuat saringan kesihatan, murid akan terus masuk ke dalam kelas masing-masing mengikut tangga yang telah ditetapkan, iaitu murid perempuan melalui tangga 1 dan murid lelaki melalui tangga 2. Murid dilarang berada di luar kelas setelah masuk ke dalam kelas. Yang kedua, cara untuk ke tandas. Murid menggunakan kad keluar masuk kelas dengan keizinan guru. Setelah mendapat keizinan, hanya seorang murid sahaja yang akan pergi ke tandas. Sampai di tandas, murid hendaklah menggantungkan kad keluar masuk kelas di tempat yang disediakan dan mengambil nombor tandas yang berada di situ dan terus masuk ke dalam tandas yang sama dengan nombor yang diambil. Jika tiada nombor tandas di situ, maksudnya tandas penuh. Jika tandas penuh, sila tunggu di luar tandas di tempat yang disediakan mengikut jarak sosial yang ditetapkan. Yang ketiga, waktu rehat. Waktu rehat setiap darjah adalah berbeza. Waktu rehat mengikut peringkat yang ditetapkan, iaitu yang pertama tahun 1 dan tahun 2 rehat pada jam 9.30 pagi hingga 10 pagi. Tahun 3 dan tahun 4 pada jam 10 pagi hingga 10.30 pagi, dan tahun 5 dan tahun 6 akan rehat pada jam 10.30 pagi hingga 11 pagi. Murid-murid digalakkan membawa bekalan makanan dan minuman dari rumah serta kelengkapan makan dan minum seperti sudu, garfu dan sebagainya sendiri. Bagi yang tidak membawa makanan dan minuman dari rumah, bolehlah menempah makanan melalui Google Form yang telah disediakan oleh pihak kantin. Bagi murid tahun 1 ataupun tahap 1, tahun 1, 2 dan 3, makanan akan dihantar terus ke dalam kelas masing-masing oleh pihak kantin. Guru akan mengagihkan makanan kepada murid-murid dan memantau murid makan di dalam kelas. Bagi murid tahap 2, wakil murid akan mengambil makanan di kantin dan membawanya ke kelas masing-masing. Guru akan mengagihkan makanan tersebut dan memantau murid makan di dalam kelas. Murid digalakkan menggunakan sudu dan garfu ketika makan. Bagi yang ingin membasuh tangan, murid hendaklah menggunakan tata cara ke tandas seperti yang disebutkan sebentar tadi. Yang ketiga, waktu balik.
Waktu balik, murid akan beratur di dalam kelas mengikut jarak sosial yang telah ditetapkan di bawah pengawasan guru. Murid akan keluar kelas mengikut tahap, iaitu tahap 1 pada jam 1.30 petang hingga 1.35 petang, dan tahap 2 pada jam 1.35 petang hingga 1.40 petang. Murid akan keluar kelas dengan pantauan guru. Murid perempuan turun tangga melalui tangga 1 dan keluar terus melalui pintu pagar B. Dan murid lelaki turun tangga melalui tangga 1, 2 dan terus keluar dari sekolah melalui pintu C, iaitu pintu pagar yang berada di kantin. Jika murid tahap 1 ada kakak atau abangnya di tahap 2, maka murid tersebut bolehlah mengikut kakak atau abangnya melalui pintu pagar tersebut. Jika abangnya ada jika murid itu murid perempuan tahap 1, abangnya di tahap 2, maka dia boleh ikut abangnya melalui pintu pagar C. Kalau murid lelaki tahap 1 ada abang di tahap 2, murid ada kakak di tahap 2, dia boleh melalui pintu pagar B. Murid yang balik lambat pula bolehlah menunggu ibu bapa di garasi kereta yang telah disediakan mengikut SOP penjarakan sosial yang telah ditetapkan. Yang keempat, kawasan-kawasan larangan di sekolah. Murid dilarang keluar dari kelas setelah masuk ke dalam kelas pada waktu pagi tanpa tujuan. Murid tidak boleh pergi ke kelas sebelah, merewang, bersembang-sembang, tidak boleh. Murid sentiasa berada di dalam kelas sebelum masa pembelajaran, semasa pembelajaran, semasa rehat, dan hanya boleh keluar kelas dengan keizinan guru. Kawasan larangan di sekolah yang pertama ialah padang. Kawasan-kawasan yang dilarang untuk masuk yang pertama ialah padang. Kedua, kort badminton. Ketiga, taman di sekitar sekolah. Semua taman yang ada di sekolah, iaitu taman di depan bengkel, di surau, di garas kereta, dan di mana-mana yang ada taman, semua tak boleh. Kantin dan sekitarnya, tidak boleh bermain di kantin, tidak boleh pergi ke kantin sesuka hati. Seterusnya, pondok wakaf, tidak boleh duduk dekat pondok wakaf. Tempat yang disediakan ialah di garas kereta. Jadi tunggu di garas kereta. Pondok wakaf. Kemudian kawasan di belakang blok A, B dan C. Kawasan belakang tu yang ada kabin, yang ada pokok-pokok buah-buahan di belakang surau, semua tak boleh. Kemudian surau dan di sekitarnya. Kemudian dataran sekolah termasuk tempat letak kereta dan pentas. Kemudian bilik guru dan seterusnya dewan. Tempat-tempat yang dilarang. Jadi murid-murid jangan pergi ke tempat-tempat tersebut. Ada 10 tempat. Pertama, padang, kort badminton, taman di sekitar sekolah, surau dan sekitarnya, kantin dan sekitarnya, pondok wakaf, kawasan di belakang blok A, B dan C, dataran sekolah termasuk tempat letak kereta dan pentas, bilik guru dan dewan. Murid juga dilarang untuk bermain cecair pencuci tangan dan juga cecair hand sanitizer yang disediakan. Ia hanya adalah untuk digunakan pada waktu yang diperlukan. Dan juga segala peraturan yang ada dalam buku SPSM adalah diguna pakai. Jadi jangan melanggar
peraturan yang ada dalam buku SPSN tersebut dan pastikan murid-murid mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jadi, bagi keselamatan kita di sekolah ini, jadi ikutlah SOP atau prosedur operasi standard yang telah ditetapkan bagi keselamatan kita bersama. Jadi, sekian saja daripada Ustaz. Semoga kita sama-sama menjaga keselamatan kita untuk kita lebih berjaya di masa akan datang. #kita menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.